Baru-baru ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak telah menahan 10 individu termasuk 5 pegawai penguatkuasa kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM600,000 daripada 5 individu berbeza. Ia sebagai balasan bagi melindungi dan tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas kegiatan perjudian haram di sekitar Sarawak. Menurut sumber pula, kesemua 10 suspek lelaki berusia antara 20 hingga 40-an ditahan pada hari Isnin antara kira-kira 4 petang hingga 11 malam dalam satu operasi khas yang dijalankan di Sibu dan Kuching. Kata sumber itu lagi, kesemua pegawai penguatkuasa dipercayai melakukan kesalahan tersebut daripada tahun 2019 lagi. Susulan penahanan itu, kesemua suspek telah dibawa untuk permohonan reman di Mahkamah Magistrat Kuching Sarawak jam 19 pagi Selasa dan Magistrat Mahsel Jarul Ilya bin Barayan telah mengeluarkan perintah reman selama 4 hari sehingga 16 September 2023. Sementara itu, Pengarah SPRM Sarawak, Datuk Muhammad Zakir Hassan ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Berdasarkan berita laporan berkenaan, mari kita ulaskan sedikit sebanyak berkaitan kes rasuah. Sejak kebelakangan ini, kita sering disajikan dengan isu-isu berkaitan rasuah di mana isu tersebut menjadi buah mulut yang hangat dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Hal demikian berlaku kerana amalan rasuah telah menjadi topik utama dalam media massa yang semakin berlewasan saban hari ini. Contohnya, berita berkaitan rasuah di media sosial dan media cetak. Rasuah ialah suatu tindakan memberikan satu sama ada dari segi harta atau bukan untuk mendapatkan pertolongan daripada seseorang dengan suatu tujuan. Ianya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu kepada individu lain untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingin dengan cara mudah dan pintas. Perbuatan tersebut sama ada diberikan dan diterima dalam bentuk wang tunai, hadiah atau barangan berharga sebagai ganjaran untuk suatu tugasan seseorang itu. Rasuah merupakan satu kesalahan jenayah atau undang-undang di mana seseorang individu mendapat kebebasan atau keistimewaan dari pihak lain dengan memberi wang dan sebagainya. Amalan rasuah turut menjadi perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram di dalam agama Islam. Pemberian rasuah adalah untuk keuntungan peribadi dan faedah seseorang pemberi untuk dirinya sendiri. Perbuatan rasuah boleh berlaku apabila wujudnya sikap tamak dalam kalangan individu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM adalah sebuah badan yang mengendalikan kes-kes berkaitan dengan rasuah di Malaysia. Berikut merupakan konsep permasalahan. Gejala rasuah telah banyak memberi impak yang negatif kepada masyarakat di Malaysia. Contohnya, seperti kesukaran mencapai perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Sekiranya isu rasuah dijadikan satu budaya hidup, akan tetapi kegiatan rasuah masih berlaku dalam kalangan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan pangkat individu hingga masa kini. Gejala rasuah ini berlaku dalam pelbagai sektor termasuk dalam sektor politik, sektor kerajaan, kalangan orang awam dan banyak lagi. Hasil daripada banyak kajian, terdapat pelbagai faktor yang mendorong gejala rasuah terus menular di kalangan masyarakat. Antara faktornya adalah disebabkan oleh pandangan masyarakat itu sendiri terhadap gejala rasuah, peranan yang dimainkan oleh SPRM serta keberkesanan kecakapan pemimpin politik dalam membantras masalah ini. Oleh itu, permasalahan yang ingin dikaji adalah adakah masyarakat Malaysia memahami dan menitik beratkan tentang kesan kegiatan rasuah yang berlaku di Malaysia. Berdasarkan kajian ini juga, kami akan mengkaji apakah langkah yang harus dilakukan bagi menangani rasuah secara holistik. Berikut merupakan faktor utama kes rasuah boleh melibatkan beberapa aspek yang memberi dorongan kepada amalan ini. Antara faktor-faktor utama tersebut termasuk faktor kewangan. Pegawai yang terlibat mungkin mengalami tekanan kewangan, kesukaran ekonomi atau merasa bahawa gaji dan allowance yang diterimanya tidak mencukupi. Ini dapat menjadi sebab utama untuk individu terbabit terlibat dalam tindakan rasuah demi memperoleh pendapatan tambahan sekaligus keluar daripada kesusahan tersebut. Kurangnya pengawasan dan integriti institusi. Kurangnya pengawasan atau kelemahan dalam sistem kawalan dan pengawasan dalaman di institusi di mana pekerja bekerja boleh mewujudkan peluang untuk rasuah. Keadaan ini boleh mewujudkan persekitaran di mana perbuatan rasuah boleh berkembang.
Masalah rasuah, terutamanya apabila melibatkan pegawai penguatkuasa undang-undang atau pegawai awam, boleh memberi kesan serius kepada pelaku dan orang lain secara umum. Berikut adalah beberapa kesan yang mungkin. Pertama, kemusnahan reputasi dan kerjaya. Pelaku berisiko merosakkan reputasi profesional dan peribadi mereka. Perbuatan rasuah boleh menamatkan kerjaya mereka dan menyukarkan untuk mendapatkan pekerjaan pada masa akan datang. Seterusnya, stigma dan pengasingan sosial. Pelaku rasuah boleh mengalami stigma sosial yang ketara. Mereka mungkin diasingkan oleh masyarakat, keluarga maupun rakan-rakan mereka. Seterusnya, kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Perbuatan rasuah boleh menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap institusi yang terlibat. Ini boleh menjana kepada ketidakstabilan sosial dan politik. Yang terakhir adalah kerosakan ekonomi. Rasuah boleh menjejaskan ekonomi dengan mewujudkan persekitaran perniagaan yang tidak sihat. Syarikat dan individu yang terlibat dalam rasuah boleh mendapat keuntungan yang tidak adil, sementara yang lain pula mengalami kerugian. Holistik bermaksud saling berkait dan menyeluruh. Langkah menangani rasuah secara holistik membawa maksud tindakan memerangi rasuah perlu dilakukan secara menyeluruh dari pelbagai aspek. Perbuatan rasuah memberi kesan negatif terhadap masyarakat, negara dan lain-lain. Pihak bertanggungjawab perlu mengambil tindakan dalam menangani rasuah secara holistik di negara kita. Antara pihak yang bertanggungjawab ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Badan Kehakiman Negara, warga pendidik dan semua ahli masyarakat. Bagi langkah pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM ialah sebuah pertubuhan kerajaan Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk mencegah perbuatan rasuah di negara kita. Antara langkah yang perlu diambil oleh pihak SPRM ialah memantau salah laku perbuatan rasuah dalam kalangan rakyat Malaysia. Pihak SPRM perlu mengambil tindakan dengan menguatkuasakan undang-undang di Malaysia. Setiap anggota SPRM perlu mengambil tindakan dengan melakukan operasi secara cekap dan jujur. Selain itu, pihak SPRM perlu membantu mendidik orang ramai dalam memerangi rasuah. Antara tindakan yang boleh dilakukan ialah mengadakan kempen tentang kesan pengambilan rasuah dan berkongsi maklumat tersebut di media sosial. Seterusnya, langkah Badan Kehakiman Negara. Kehakiman merupakan badan yang dipertanggungjawabkan untuk mentafsir dan melaksanakan undang-undang di Malaysia. Pihak Badan Kehakiman harus memastikan perbicaraan di mahkamah dijalankan dengan adil tanpa berat sebelah mana-mana pihak. Seterusnya, pihak mahkamah perlu berlaku jujur dalam menjalankan tugas menjatuhkan hukuman yang berat mengikut undang-undang bagi pesalah yang terlibat dalam kes rasuah sama ada pemberi ataupun penerima. Hal ini dapat memberi peringatan terhadap orang lain supaya tidak terlibat dalam sebarang perbuatan rasuah. Yang terakhir, langkah pendidik dan masyarakat. Badan Pendidikan turut bertanggungjawab dalam menangani kes rasuah. Kementerian Pendidikan Malaysia harus memastikan pihak sekolah mengambil inisiatif memerangi rasuah dalam kalangan pelajar. Hal ini dengan menjemput pihak SPRM sebagai penceramah untuk berkongsi maklumat tentang kesan perbuatan rasuah. Seterusnya, pihak sekolah boleh menubuhkan kelab pencegah jenayah dalam aktiviti co-curriculum. Hal berikut akan menarik minat pelajar untuk mengetahui maklumat tentang buruknya amalan rasuah. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mencegah rasuah di dalam negara kita. Ibu bapa harus mendidik anak-anak tentang keburukan rasuah dan kesan dalam kehidupan. Akhir sekali, masyarakat perlu saling mendidik dan mencegah perbuatan rasuah dengan berkongsi maklumat tentang keburukan rasuah. Masyarakat juga harus melaporkan jenayah rasuah untuk membantu pihak berkuasa mengenalepasti jenayah dalam kalangan masyarakat. Ya, itulah sedikit sebanyak maklumat yang dapat kita ulaskan bagi topik rasuah ini. Betul tu. Saudari Azrina, adakah kamu mempunyai sebarang pesanan kepada penonton di luar sana tentang rasuah? Terima kasih Saudari Azlina. Di sini saya berpendapat bahawa semua pihak perlulah berganding bahu dalam mengatasi masalah rasuah di negara kita. Kita perlulah memastikan bahawa negara kita ini bebas daripada sebarang kes rasuah, yang mana dalam Islam pun turut melarang perbuatan ini kerana dapat memberikan impak negatif kepada kehidupan. Tepat sekali. Izinkan saya memberi sokongan kepada Sudah pasti boleh. Amalan rasuah juga bukan sahaja merosakkan masyarakat dan negara, malahan merosakkan nilai diri seseorang itu.
Dalam pada itu, rasuah juga ibarat kanser yang dapat memusnahkan masyarakat dan negara. Namun begitu saudari, amalan rasuah ini akan dapat dibendung jika sesemua pihak bersatu padu dalam mengenai hal demikian. Sehubungan dengan itu, marilah kita semua rakyat Malaysia bersama-sama membanteras kes rasuah. Sekian, terima kasih.